wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jatuhan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terdapat bertemu lagi dalam kuliah kita ni tuan-tuan ya. Patutnya minggu yang terdahulu, yang pertama, tak dapat bersama dengan tuan-tuan ya. Ada program falak. InsyaAllah kita sambung daripada masalah yang ke-76 ya. Menggabungkan puasa 6 dengan puasa qada. Bolehkah disatukan puasa 6 hari dalam bulan Syawal dengan puasa qada? Ya, kita biasa kita lepas daripada hari raya tu akan berpuasa 6 hari sunat ya. Man sama ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutnya diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, seumpama dia berpuasa setahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi serta Imam Ibnu Majah. Jadi boleh tak kepada orang yang mempunyai qada puasa kemudian dia berpuasa sekali dengan puasa 6, atau bagaimana caranya? Ini satu persoalan yang biasa dan lazim ditanya selepas daripada hari raya ya. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal adalah puasa tatawuk, puasa sunat ya. Kebanyakan ahli-ahli ilmu menyatakan bahawa puasa 6 yang biasa kita sebut puasa 6 dalam bulan Syawal itu termasuklah Imam Ibnu Abbas, Tawus ya, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, dipersetujui semua sunat puasa 6 hari dalam bulan Syawal seumpama dia berpuasa setahun. Jadi bagaimana caranya yang paling baik ya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ya, hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ahmad tu maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dan ulama yang sependapat dengan mereka bahawa disunatkan puasa 6 hari dalam bulan Syawal ya. Jadi hadis ini dikaitkan pula dengan hadis daripada Thauban ya. Thauban, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama 6 ayyamin ba'dal fitri kana tamam as-sanah, man jaa bil hasanati falahu asyra amsalha. Siapa yang berpuasa 6 hari selepas Idul Fitri adalah seolah-olah dia mencukupkan puasa setahun. Siapa yang melakukan satu kebajikan maka baginya digandakan 10 kebajikan. Ada riwayat Imam Ibnu Majah. Baik. Ramadan kata 30 hari campur 6 dalam bulan Syawal jadi 36 kali 10, sebab satu amal digandakan dengan 10, jadi 360 hari 360 tu kalender Hijri tuan-tuan ya. Kalau kalender Masihi 365 hari. Kalender Hijri itu lebih kurang, dia kurang sikit daripada kalender Masihi tuan-tuan ya, sebab bulan dalam Islam ni 30-29, kalau tak 30-29 ya, itu yang dan sebenarnya mencerap anak bulan ni bukan ya, melihat anak bulan ni tuan-tuan ni bukan semata-mata dalam bulan untuk anak bulan Ramadan, Syawal dan bulan Zulhijjah. Setiap bulan ya, ada jawatan kuasa yang akan melihat di semua. Jadi bulan yang tak dapat saya datang tu, saya ada cerap di Teluk Kemang Negeri Sembilan tapi tak nampak tuan-tuan
Production penuh orang, Masya Allah, sepenuh-penuhnya dan sesesak-sesaknya. Nak makan pun payah tuan-tuan. Kedai kecil, kedai buruk, kedai besar, kedai nak runtuh pun penuh orang. Tu susahnya nak makan tuan-tuan. Jadi saya pun cakap dengan driver, kita makan kat luar lah. Makanlah kat luar tuan-tuan. Penuh pula satu. Dah makan tu tanya, nak makan tu tanya dulu apa yang paling cepat. Lepas tu dia tunjuk apa tuan-tuan? Ikan siakap. Pobia tuan-tuan, ikan siakap. Jadi driver saya kata, kau kalau sampai 1000 aku tampar kau, kata. Tak ada bang, ini cuma satu set, cuma 45 cepat sikit buat. Sampai 1000 memang kau kena, kata. Tuan-tuan, pobia orang makan siakap ke. Baik. Jadi dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Man shama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan mengucapkan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka keluarlah dosa-dosanya sehingga dia menjadi bersih daripada dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya-Allah. Itu kelebihan orang yang berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, bersih daripada dosa, pahala macam puasa setahun. Masya-Allah. Sebab tu orang berebut-rebut tuan-tuan, puasa 6 hari. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab, telah berkata ashab kita, iaitu ulama-ulama Syafi'i. Imam An-Nawawi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dan disunatkan puasa 6 bulan Syawal itu berturut-turut pada bulan Syawal, dan harus dicerai-ceraikan ia atau ditakhirkan, dilewatkan. Okey. Kata Imam An-Nawawi ada beberapa cara. Pertama, yang terbaik hari yang kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling cantik hari yang kedua bulan Syawal, raya kedua tuan-tuan. Jarang orang buat tuan-tuan kan. Ada juga yang buat. Datuk nenek kita lah yang duduk kat rumah, tak pergi mana-mana tuan-tuan. Yang beraya nak puasa apa? Okey, itu yang paling cantik. Ataupun dicerai-ceraikan, maksudnya apa? Tidak berturut-turut. Tak kiralah bila nak mula, tapi tidak berturut-turut. Boleh. Kita cari apa dah tuan-tuan? Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Okey. Boleh. Ataupun dilewatkan, buat ujung bulan Syawal pun sah. Sebab hadis Nabi itu umum, 6 hari dalam bulan Syawal. Mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal. Okey. Dan dalam syarah Muslim, itu cara dia tuan-tuan ni, boleh dicerai-ceraikan, boleh dicantumkan, boleh dibuat ujung, yang penting 6 hari. Dalam syarah Muslim telah berkata para ulama Syafi'i, bermula yang afdal bahawa puasa 6 hari itu berturut-turut mengiringi hari fitrah, yakni bermula pada 2 Syawal. Yang paling baik, yang paling baik dalam syarah Muslim sebut adalah hari raya yang kedua. Baik, selesai masalah tu. Dia tidak diqadakkan. Bagaimana kalau diqadakkan? Orang perempuan ke orang lelaki ke nak qadak dalam bulan Syawal tu bagaimana? Boleh qadak sekali atau tidak, atau bagaimana? Qadak puasa disekalikan dengan solat Syawal. Para ulama ini berbeza pandangan. Ini pernyataan yang pertama, berbeza pandangan. Berbeza pandangan. Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, imam besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj fil Fiqh al-Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Panjang nama kitabnya. Nama kitabnya panjang, dipanggil Nihayatul Muhtaj. Cantik nama ni, Nihayah al-Muhtaj. Baik. Katanya, apa kata dia? Dan jika seorang berpuasa pada bulan Syawal secara qada,
ataupun nazar, ataupun selain daripada kedua-duanya. Maknanya apa dia? Puasa qada ke, puasa nazar ke, atau selain daripada puasa tu. Qada wajib, nazar wajib, yang lain sunat lah. Okey, maksud dia. Atau pada hari seperti hari Ashura, hasil baginya mendapat pahala puasa sunat hari tersebut seperti yang difatwakan oleh bapaku Imam, nama dia Samsuddin Ar-Ramli, nama bapaknya Imam Ar-Ramli, iaitu Syihabuddin Ar-Ramli. Itu nama bapaknya lah. Dia nama dia Samsuddin, nama bapak dia Syihabuddin Ar-Ramli. Kerana mengikut fatwa Imam Al-Barazi, Al-Ashfuni, An-Nashiri dan Faqih Ali bin Saleh Al-Hadrami dan selain daripada mereka, akan tetapi tidaklah hasil baginya pahala puasa sunat yang sempurna. Okey, apa makna dia tuan-tuan? Boleh puasa qada sekali dengan puasa sunat, cumanya pada pandangan Imam Ar-Ramli, Ar-Ramli kecil, Ramli anak ni, kata pandangan dia tak dapat puasa yang sempurna. Yang sempurna macam mana tuan-tuan? Yang paling sempurna puasa dulu sampai habis 6 hari. Lepas habis 6 hari baru qada, ataupun qada dulu, lepas tu baru puasa sunat. Itu paling sempurna. Tetapi kalau dia berpuasa macam ni hari Khamis kan, dia puasa qada, yang sunat dapat, itu kaedah yang dipakai. Mana-mana dalam bulan Syawal kita qada, yang sunat ikut sekali. Cumanya pandangannya para ulama kata yang sunat niatnya tak boleh campur dengan yang qada. Niat qada aja, wajib, niat yang wajib, yang sunat akan ikut. Itu pandangan. Berbeza-beza pandangan. Terpulanglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin, kalau tuan-tuan rajin, apa dia? Kalau tak rajin, kita pisah-pisahkan. Kalau rajin, cantumkan. Macam mana? Kan? Tuan-tuan, kalau rajin, kan? Terpulanglah. Jadi rumusannya, apa rumusannya? Jika puasa qada atau nazar dilakukan dalam bulan Syawal atau hari Ashura. Hari Ashura ni 10 Muharram. Orang tersebut akan mendapat juga puasa sunat. Begitu juga puasa sunat bulan Syawal. Sama. Kita niat qada lagi. Kalau kita niat qada, kebetulan hari itu hari Khamis, puasa sunat Khamis dapat, puasa Syawal pun dah dapat. Kebetulan pula hari itu hari putih. Itu hari putih 13, 14, 15, bulan Islam, bulan penuh, maka dia juga dapat. Walau bagaimanapun dia tidak mendapat pahala puasa sunat yang sempurna, dia tak dapatlah puasa pahala yang sempurna. Dan itulah pendapat Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Al-Barazi, Al-Ashfuni, An-Nashiri dan Syekh Ali Saleh Al-Hadrami. Okey, itu pandangan dia tuan-tuan. Kemudian kata pendapat Imam Ar-Ramli ini diikuti oleh para ulama-ulama di alam Melayu. Ulama-ulama di alam Melayu ini mengikut pandangan Imam Ar-Ramli ini. Itu biasalah tuan-tuan ya. Antara para ulama yang mengikut pandangan ini adalah seperti yang ditulis dalam kitab Sabilul Muhtadin ila tafaqquh bi amriddin oleh al-alim al-allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari, orang Banjar ya. Ini ramai tuan-tuan ya. Sebenarnya ramai ulama-ulama alam Melayu ini yang menjadi orang alim, menjadi guru di Masjidil Haram. Itu ramai sebenarnya dulu. Dan mengajar kepada sekalian orang, termasuk orang-orang Arab sebagainya, ulama-ulama yang terdahulu. Apa pandangan dia? Jika seorang puasa qada atau nazar atau lainnya dalam bulan Syawal, adakah hasil baginya puasa sunat atau tidak? Dapat tak pahala? Jawabnya, kata Syekh Ramli dalam Nihayah,
hasil baginya, maka dapatlah baginya pahala sunat Syawal. Jika tiada diqasadkannya mengerjakan puasa sunat itu kemudiannya selepas daripadanya. Apa maksud dia tu? Okey. Umpamanya dia meniatkan beberapa hari sebelum dia mengerjakan puasa qada itu. Aku nak puasa qada dulu. Lepas puasa qada ni baru aku akan puasa sunat 6 hari pula. Jika dia berniat begitu, dia tidak mendapat pahala puasa sunat 6 hari itu. Jika dia menyatakan puasa qada, jika dia menyertakan pula puasa qada dengan puasa sunat Syawal sekaligus, kerana dia sudah berniat untuk melakukan puasa sunat itu tidak sekali dengan puasa qada. Maknanya apa tuan-tuan? Dia dah niat dulu, aku nak puasa qada baru puasa sunat. Dia tak dapat. Sebab dia dah berniat awal untuk tak mencantumkan. Tapi kalau dia niat awal untuk mencantumkan, maka dia dah dapat. Jika dia qasad mengerjakan dia kemudian selepas daripada qada itu, mana kalau dia buat puasa sunat lepas qada, maka tiadalah hasilnya puasa sunat Syawal kerana diqasadkan yang demikian itu. Jadi lain daripada menghasilkan daripada puasa Syawal. Ni tuan-tuan payah ni, bahasa lama tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau dia niat, dapatlah. Kalau dia tak niat, tak dapat. Jadi apa dia kata? Yang senangnya apa dia tuan-tuan? Diasingkan. Nah, itu yang paling terbaik, diasingkan antara puasa qada dengan puasa sunat. Tu. Jadi rumusannya tu. Nah, tuan-tuan, jika bulan Syawal oleh kerana jika dia sudah berniat puasa sunat Syawal selepas puasa qada, hendaklah dia berpuasa sunat tersebut dalam bulan Syawal itu juga. Kalau dia dah berniat daripada awal dia nak asingkan, maka dia kena qada dulu baru puasa sunat bulan Syawal. Jika bulan Syawal dah selesai, maka sunat itu diqadakan pula pada bulan Zulkaidah. Tu pandangan dia. Tak cukup bulan qada. Puasa sunat itu dalam bulan Zulkaidah. Jadi pandangan Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu pandangannya. Tapi kita kalau dah termasuk bulan Zulkaidah tak puasa dah lah, tuan-tuan kan. Nak haji lah pula. Kata Syekh Al-Gummah, mungkin untuk menggabungkan niat qada dengan niat puasa Syawal, dan itulah pandangan kalangan imam-imam mazhab Syafi'i. Kata Syekh Al-Gummah, Syekhul Azhar dalam fatwanya boleh cantumkan. Kata Mufti Brunei pula, ni pandangan. Kita ambil pandangan tuan-tuan. Kata Mufti Brunei, bagi orang yang hendak melakukan qada Ramadan, ia boleh dilakukan sekaligus dengan puasa 6. Caranya, ni pandangan dia, niat sekali dua-dua, puasa qada dan puasa sunat, maka dia dua dapat. Ni pandangan dia pula. Ada yang kata tak payah niat qada, yang sunat dapat. Yang ni kata niat qada dan sunat dapat. Terpulanglah tuan-tuan nak pakai yang mana. Sebab dia bukan perkara yang muktamad, perkara yang dah putus jelas. Tak, dia ni awal-awal tadi dia kata apa? Berbeza pandangan ulama. Baik. Hal ini sama seperti orang yang niat berpuasa wajib, sama ada puasa qada atau puasa nazar ataupun puasa kafarah pada hari-hari yang disunatkan, seperti hari Arafah, Isnin, Khamis dan sebagainya. Itu kata dia. Dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya menjelaskan mengenai orang yang berniat puasa sunat bersama puasa wajib seperti di atas, dengan maksudnya jika diniatkan kedua-duanya, sunat dan wajib, dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya. Atau diniatkan salah satu, maka gugur tuntutan yang lagi dan tidak mendapat ganjaran. Dia kata kalau niat satu aja tak dapat. Walaupun menyatukan puasa qada dengan puasa 6 tu diharuskan dan mendapat ganjaran, tapi ganjaran tersebut tidak sama. Jadi yang terbaik adalah
qada, lepas tu puasa sunat, ataupun sunat dulu lepas tu qada, tapi dalam bulan Syawal. Tuan-tuan ya, wallahu a'lam. Faham tuan-tuan ya? Terpulanglah nak ikut yang mana tuan-tuan ya. Baik, puasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari Arafah. Hari Arafah hari yang ke-9 dalam bulan Zulhijjah. Ini puasa yang sangat-sangat dituntut ya, puasa yang sangat-sangat dituntut selepas daripada puasa bulan Ramadan adalah puasa pada hari yang ke-9, waktu orang sedang berwukuf. Dan puasa ini sunat bagi yang tak buat haji. Yang buat haji tak ada, tuan ya. Yang tak buat haji untuk kita nak dapat pahala. Orang pergi haji dapat dah pahala dia. Yang tinggal dekat Malaysia ni nak dapat pahala macam mana? Puasa sunat hari Arafah. Kita dah bincang panjang dulu kan. Ataupun puasa daripada 1 Zulhijjah, 1, 2, 3 sampai 9, ataupun paling tidak 8, 9, paling tidak 9. Tu orang malas lah. Kalau orang rajin, dia tak puasa langsung, tuan-tuan. Terus saja raya. Kan? Ke macam mana? Baik, berkenaan dengan puasa Arafah, apakah harus mengikut hari wukuf di Arafah, Arab Saudi, ataupun mengikut perkiraan kita? Okay. Ini perbincangan yang bagus. Apa dia, tuan-tuan? Selalu kita berbeza pendapat kan tentang tarikh 9 Zulhijjah. Okey, katalah 9 Zulhijjah di Saudi hari Rabu, kita hari Khamis. Kita nak puasa mana? Yang Rabu ke yang Khamis? Ya. Sebab perkiraan hijrah ni berbeza, tuan-tuan. Itu yang saya muzakarah yang tak ada awal bulan lepas itu. Perbezaan itu, apakah tidak boleh disamakan kalender hijrah ini? Berbeza negeri, berbeza kalender dia. Dan itulah dia perbezaan pandangan ya, dalam melihat anak bulan. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Cuma satu lagi konsep yang terbaru. Anak bulan tu ada, tuan-tuan. Anak bulan tu ada, tetapi ditutupi oleh awan. Okey, teknologi hari ini dia boleh buang image awan tu, gambar awan tu dibuang, jadi akan nampak anak bulan. Boleh dipakai tak anak bulan? Boleh dipakai tak? Tu masih dalam perbincangan yang tak habis-habis. Teknologi hari ini bukan teknologi teropong. Masa saya mencerap yang lepas itu dekat Teluk Kemang tu, dah tak nampak anak bulan. Jadi malam tu banyak pula bintang. Elok pula malam tu terang, bintang pun banyak. Jadi dia tengoklah satu bintang Jupiter, apa kita panggil, Mustari, bintang yang paling besar sekali. Nampak, ialah guna teropong, nampaklah. Dan planet Mustari itu dia ada banyak bulan. Tapi yang nampak dalam tu ada 4 lah, 2 kiri, 2 kanan. Nampak kecil jauh, tuan-tuan. Lepas tu saya tanya yang jaga tu, pegawai tu, berapa jauh kita dengan planet ni? 600 juta kilometer. Punya jauh, tuan-tuan. Boleh nampak lagi. Itu teleskop di tingkat 3. Teleskop yang besar di tingkat 6, atas lagi. Itu lagi besar. Tak naiklah sampai tingkat 3, tak larat kan, sebab tak ada lift. Malah nak naik. Awak, tuan-tuan, teknologi hari ini ya, anak bulan ada tutup dengan awan. Jadi boleh dibuang awan itu, image itu boleh dibuang, dan kita nampak anak bulan. Nak dikira atau tak dikira? Kalau kita tengok dalam teropong biasa, tak nampak sebab ditutup oleh awan. Itu perbezaan pandangan. Okay. Baik. Jadi kalau hari wukuf tak sama, wukuf hari 9 Zulhijjah di Saudi Rabu, kita 9, kita nak puasa hari apa? Baik. Puasa Arafah adalah puasa sunat yang dilakukan pada hari Arafah. Apakah hari Arafah didasarkan atas penetapan pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf,
atau berdasarkan pemerintah tempatan kita. Sunnah puasa Arafah berdasarkan adanya wukuf. Sunnah puasa Arafah bukan atas dasar wukuf, tetapi kerana datangnya Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Oleh itu hari Arafah di Malaysia mungkin tak sama dengan hari Arafah di Saudi. Berdasarkan hadis Quraib. Ketidaksamaan ini, ada satu hadis daripada Muhammad bin Abi Harmalah daripada Quraib bahawa Ummul Fadl binti Al-Harith mengutuskan Quraib bertemu Muawiyah di Syam. Quraib berkata, aku tiba di Syam, lalu aku tunaikan keperluan Ummul Fadl dan terlihatlah hilal bulan Ramadan olehku, sedangkan aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumaat. Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas bertanya kepada aku dan dia menyebut hilal. Dia berkata, bila kamu melihat anak bulan? Aku berkata, malam Jumaat. Dia berkata, apakah kamu melihatnya sendiri? Aku menjawab, ya. Dan orang-orang juga melihatnya. Jadi mereka berpuasa, begitu juga Muawiyah. Muawiyah ni khalifah. Dia berkata, tetapi kami melihat anak bulan pada malam Sabtu, maka kami tetapkan berpuasa hingga kami sempurnakan 30 hari, atau kami melihat hilal. Aku bertanya, apakah kamu tidak cukup mengikut ru'yah Muawiyah dan puasanya? Lalu dia menjawab, tidak. Demikianlah Rasulullah menyuruh kami. Apa cerita hadis ni, tuan-tuan? Quraib ni diutuskan oleh Ummul Fadl bin Al-Harith pergi ke Syam bertemu dengan Muawiyah. Sampai di sana dah masa untuk melihat anak bulan. Jadi dia melihat anak bulan itu pada hari Khamis malam Jumaat. Jadi orang-orang pun tengok anak bulan, nampak. Jadi dia besoknya puasa lah. Kan? Betul kan? Okey. Jadi lepas urusan dia terus balik ke Madinah. Ya. Dan dia tiba di Madinah ujung Ramadan. Masya-Allah, dalam bulan Ramadan tu dia bermusafir. Allahu Rabbi. Ya. Tuan-tuan jangan bayang musafir sekarang dengan musafir dulu, tuan-tuan. Sekarang ni bawa tiket pergi airport, jalan. Kan, dulu nak siapkan barang, nak siapkan air, nak siapkan kenderaan. Ya. Bukan ada sekarang kan. Kita sekarang ada RNR, ada semua ada. Nak makan senang, bukan macam tu. Baik, jadi Quraib ni bila sampai balik ke Madinah, dia jumpa Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas tanya, kau puasa bila? Lepas dia balik daripada Syam tu, dia tanya, orang sana puasa bila? Dia tanya mula-mula, kau nampak anak bulan tak? Nampak. Saya nampak anak bulan hari Khamis malam Jumaat. Engkau nampak? Ya, aku nampak dan orang-orang pun nampak. Jadi hari Jumaat itu 1 Ramadan. Ibnu Abbas kata, kami nampak anak bulan itu pada hari Jumaat malam Sabtu. Jadi kami berpuasa hari Sabtu. Jadi beza sehari. Jadi macam mana? Tak boleh sama ke? Tak boleh sama ke tarikh Muawiyah dengan tarikh di Madinah? Syam dengan Madinah jauh, tuan-tuan, 1000 km. Lebih kurang lah. Dia kata dah itulah yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Perbezaan itu biasa, benda yang biasa. Jadi berdasarkan dalil di atas, ru'yah al-hilal, iaitu melihat anak bulan, ya, berlaku secara ru'yah di bawah kuasa negeri masing-masing. Bagi orang yang pergi Syam, bila dibalik Madinah, orang Madinah masih puasa. Dia masih puasa. Ataupun ikut orang Madinah. Dia kena ikut orang Madinah. Bila dia sampai negeri itu, dia mesti ikut puasa situ. Ya. Kalau berbuka?
Kalau berbuka, maksudnya dia lewat puasa. Kemudian dia pergi ke negeri tu, orang tu awal puasa, orang tu dah berbuka dah. Akhir Ramadan tu. Tapi dia dah sampai ke situ, dia buka ke tak? Ikut waktu situ. Kita naik kapal terbang sampai kat Mekah, ikut waktu mana? Ikut waktu Mekah lah, waktu solatnya. Betul tuan-tuan ya. Kita dah sembahyang isyak ni, tapi sampai sana ada orang masih baru nak sembahyang isyak. Macam mana? Boleh je ikut, tak ada masalah. Dan kita kena ikut, kalau dia buka, kita buka. Tapi kalau ni terjadi Ustaz, dekat negeri Perak Ustaz, tahun 81. Tahu. Kan? Jadi saya di sini daripada Kuala nak balik ke Perak, nak raya lah. Saya puasa. Tapi sampai Perak, saya dah tengok orang dah raya. Saya tetap puasa. Oh, tetap puasa. Patutnya kita raya. Sebab kita dah masuk negeri tu. Negeri tu raya, kita raya. Alah dulu kan. Yang sebab itulah, daripada itulah apa jadi tuan-tuan, dia berfikir, memanglah tuan-tuan, kita kena faham, kuasa agama, kuasa sultan. Malaysia ni sultannya ramai, negeri pun banyak, semua kuasa negeri. Okey. Jadi mereka cuba menyelaraskan itu, dan diselaraskan oleh JAKIM. JAKIM menyelaras. Tapi mereka dah setuju. Lepas tu barulah dalam mesyuarat setuju. Kita akan samakan. Malaysia ni walau negeri dia banyak macam mana sekalipun, dia mesti sama. Jadi tak mau lagi ada yang yang raya dulu, yang puasa kemudian dan sebagainya. Kalau negeri lain atau terpulang. Tapi kalau Malaysia ni, mereka sedaya upaya. Jadi semua ni kita kena selaraskan, undang-undang, peraturan tuan-tuan, enactment masing-masing. Tapi kita cuma nak samakan. Sekarang ni pun tak sama. Apa dia, kadar mas kahwin misalnya, wilayah masih 80, Selangor dah pindah dah 300 had minimum. Itu tak apalah, tak melibatkan sangat. Tapi kalau macam raya, macam puasa, cuba diselaraskan sedaya upaya. Walaupun memang ada kuasa sultan, kuasa negeri untuk agama ni, agama kuasa negeri tuan-tuan ya. Sebab tu kita ni pelik sikit tuan-tuan ya. Macam-macam dia punya proses dia. Okey. Jadi kalau macam tu, macam mana? Kena ikutlah negeri setempat. Saudi je lah. Kita. Jadi kalau sana 9 Zulhijjah tu Rabu, kita Khamis lah kita. Itu ketetapan. Tu sebab kata Ibnu Abbas, itulah dia. Quraib tanya, tak boleh sama ke? Itu lebih kurang begitulah maksud dia kan. Tak boleh sama ke? Dah itu yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Jadi di Malaysia, ni kita tengok di Malaysia, penetapan bulan Hijrah ini berdasarkan kepada kaedah ruqyah. Ruqyah, melihat anak bulan, itu yang dipanggil mencerap. Ataupun satu lagi kita pakai hisab. Hisab ni kaedah perkiraan, matematik lah. Dan digunakan terutamanya untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Bagi setiap bulan lain daripada 3 bulan di atas, kaedah yang sama juga. Mana sebab tu dia kata kaedah yang sama. Kita tengok anak bulan ni tiap-tiap bulan sebenarnya. Jadi pada petang 20, cara dia macam mana? Dia akan lihat pada petang 29 Syakban, 29 Ramadan dan 29 Zulqaedah pada setiap tahun. Jatuhan kuasa akan melihat ini di 28 tempat. Dululah, sekarang ni rasanya dah banyak dah. Kemudian, jadi siapa yang akan melihat ni? Pertama mufti, ataupun siapalah yang dilantik, qadi besar, ataupun hakim, pengarah jabatan ukur. Kalau yang beragama Islam lah, jabatan ukur mesti ada tuan-tuan. Jabatan ukur ni dengan segala macam alatnya, setiausaha majlis agama dan seorang ahli falak.
Dan mereka akan kumpulkan maklumat itu, diselaraskan, nampak ke tak nampak. Jadi kalau tak nampak, kita pakai hisab. Sekiranya hilal tidak kelihatan, anak bulan kelihatan, maka esoknya ditentukan sebagai awal Ramadan atau Syawal. Sekiranya tidak kelihatan, hisab kedudukan bulan itu berpandukan kepada kriteria imkanur ru'yah. Apa maksud imkanur ru'yah? Ya, kemungkinan, ya, keboleh nampakkan itu diguna pakai. Dari segi pengiraan, nampak tak anak bulan? Anak bulan dah ada. Itu kalau guna hisab, itu maksudnya apa tuan-tuan? Dia menggunakan segala kepakaran yang ada, matematik, astronomi, ya, semua. Dia kata anak bulan nampak, anak bulan dah ada, cuma tak nampak sebab dilindungi oleh awan. Itu masalah Malaysia, negara-negara kita ni yang awan banyak ni tuan-tuan, kan, ya? Memang susah nak nampak, tapi kadang-kadang nampak, ya, jelas, ya. Kalau saya mencerap tu kadang-kadang nampak jelas tuan-tuan, ya. Jadi kemungkinan nampak itu diambil kira, maka besoknya ditetapkan tak nampak, lihat tak nampak, tapi kalau kira ada, maka diguna pakai. Maka apa dia? Dan penentuan bagi menentukan awal bulan, mereka yang terlibat itu, pengiraan itu, mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang falak dan astronomi. Sebab itu kita boleh tahu dah bila nak puasa, bila nak raya. Lihat-lihat, ya, tak nampak, kita guna hisab. Tapi kebanyakan negeri ada yang tak nak pakai, ya. Dia tak nak pakai hisab. Jadi dia berbeza lah. Tapi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura ni sepakat, sepakat menerima kaedah imkanur ru'yah, ya, keboleh nampakkan. Kalau dari segi kiraan, anak bulan dah ada tak? Dah ada. Sebab apa kita boleh agak? Sebab bulan bintang ni berjalan pada kadar yang tetap, laluan yang tetap, kadar yang tetap. Jadi dia boleh diukur. Dia bukan melencong ke sana ke sini, tak, dari situ. Dan boleh dikira. Sebab tu, betul tak tuan-tuan? Kenapa orang boleh kira bila nak berlaku gerhana? Sama dengan anak bulan. Orang dah boleh agak dah, okey, bulan depan akan berlaku gerhana. Macam mana dia ukur? Dia ada pengiraan. Jadi pengiraan itulah juga digunakan lebih kurang kaedahnya untuk menentukan anak bulan. Jadi kita jangan bising-bising, jangan gaduh-gaduh tuan-tuan. Kita tengok duduk sini di Malaysia, kita gunalah di Malaysia ini. Hadis sudah jelas dah. Quraib dia pergi Syam, sana puasa hari Jumaat. Balik Madinah, Ibnu Abbas kata kami puasa hari Sabtu. Itu benda yang biasa. Okey, dah lah. Itu berlaku bila? Siapa Ibnu Abbas? Orang yang paling alim sekali. Antara sahabat yang paling alim. Okey, sah. Boleh pakai tak? Sekarang kita pakailah yang sama. Kalau di Saudi lah. Kalau di kita. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Selesai masalah tu, ya. Okey. Jadi kita gunakan, dan perbezaan keputusan ru'yah menentukan hari Arafah seperti dengan negara lain juga tidak menjadi masalah kerana adanya perbezaan wilayatul hukm, wilayah pemerintahan yang berbeza. Tak apa, tak ada masalah. Daripada dulu dah memang macam tu. Jadi sebab itulah nak menentukan tarikh yang sama di seluruh negara Islam ni tak boleh. Nak ada satu standard. Dah lama dah. Antara yang mempelopori itu, yang mengesyorkan tu Turki tuan-tuan. Kita nak buat kalender yang standard. Macam kalender apa? Macam kalender Masihi kan. Dia standard dah. Dan kita ni tak boleh nak standard sebab beza-beza. Dah terimalah perbezaan itu sampai hari kiamat. Ya, wallahu a'lam. Jangan gaduh sudah. Ya, yang gaduh sudah. Kita duduk sini, peraturannya begitulah. Tapi ada juga yang tak, kena ikut kalender sana. Maka dia berbeza dengan fatwa. Dia telah buat mazhab sendiri. Imam-imam mazhab kata, okey, beza-beza, tak ada masalah. Ya.
B kan. Tu balik jalan ini sampai masih indah. Pun itu ada azan. Okey. Yang itu bukan perbezaan, yang itu sebab perbezaan mazhab. Bukan ikut negara dia, itu mazhab dia. Mazhab Hanafi. Asarnya lambat sikit. Ya, asarnya lewat sikit. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi masjid India, ada punya azan dia lambat. Setengah jam lepas kita azan baru dia azan. Ya, itu perbezaan mazhab. Ya, dia bukan perbezaan tarikh, semuanya tak ada. Waktu. Macam kita beza sembahyang lah. Kan? Macam kita berbeza sembahyang. Ada yang baca bismillah, ada yang tak baca bismillah. Kan? Ya. Ada yang begini. Ada yang bawah sikit. Ya. Cara letak tu. Tapi tak ada imam mazhab yang letak begini, tak ada. Tak ada. Cuma bawah. Kan? Baru kemudian dia datang yang baru gini. Kan tuan-tuan? Ini pun ada tuan-tuan. Macam orang sakit. Kan? Yang pelik. Baik. Itu tak ada tuan-tuan. Semua mazhab sini. Ataupun lepas ke bawah. Tangan ke bawah. Baik. Okey, habis itu bab yang berkaitan dengan itu. Masuk yang seterusnya. Apakah hukum mengadakan majlis kenduri sebelum berangkat menunaikan haji? Apa hukum? Kan orang nak pergi haji, pergi umrah ni, buat kenduri doa selamat. Boleh tak? Jawapan, sunat berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah nahara jazuran aw baqaratan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah setelah menunaikan haji, baginda menyembelih kambing dan lembu. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan sunat mengadakan kenduri, sama ada sebelum berangkat atau selepas balik. Nabi pergi haji, balik haji, Nabi sampai di Madinah, Nabi sembelih kambing dan lembu. Sebagai apa? Tanda kesyukuran kepada Allah. Kenduri lah tu. Betul tuan-tuan? Kita kalau dah sembelih kambing, sembelih lembu, buat apa? Buang kat laut. Buat kenduri lah. Itu maksud dia. Dia bagi-bagi orang makan dan sebagainya kan, ataupun dia bagi mentah dan sebagainya. Itu kenduri lah tu. Maka yang kita buat ni ikut sunnah Nabi SAW. Betul lah, orang balik haji kan, buat kenduri. Nabi balik sembelih kambing lagi, sembelih lembu. Kita sembelih ayam mudah lah. Kan? Baik. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama kata sunat, sama ada nak pergi atau nak balik. Okey. Kata Syekh Ismail dalam kitabnya Fiqhul Wadih, yustahabbu lil haji ba'da ruju'ihi baldahu ay yanharra jamalan aw baqaratan aw yadhbaha syatan lil fuqara'i wal masakin wal jiran wal ikhwan taqarruban ila Allah azza wa jalla kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ismail ini dalam kitabnya Fiqhul Wadih, disunatkan bagi orang yang pulang daripada mengerjakan haji untuk menyembelih unta atau lembu atau menyembelih kambing untuk diberikan kepada fakir, miskin, jiran tetangga, para sahabat, kawan-kawan, taqarruban ilallah, sebagai tanda takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, seperti kama fa'ala Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tak ada masalah. Nabi pun balik buat kenduri, ni apa masalah lah. Tak boleh ni bid'ah. Bid'ah jangan datang makan, duduk diam-diam. Jadi tambahan, sebagai tambahan, apa yang dilakukan dalam majlis kenduri, baca Quran, marhaban, tahlil, bersedekah makanan, mendoa kesejahteraan, berjumpa dengan sahabat, semua itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang kita. Ya, tak ada masalah.
Harus, tuan-tuan ya. Kemudian ada tu boleh sah, tak ada masalah. Kita baru sembelih ayam ni, Nabi sembelih apa dah? Nabi sembelih unta. Betul. Nabi sembelih lembu. Nah, tuan-tuan. Baik, azan sebelum berangkat menunaikan haji. Azan. Kan orang pergi haji, umrah tuan-tuan. Azan. Ada. Kan dia kan azan. Betul. Jadi kebanyakan tempat di negara kita, apabila seorang itu akan keluar rumah pergi menunaikan haji, maka akan ada orang melaungkan azan. Kan bila kita nak berangkat tu, barang-barang semua masuk dalam kereta, azan. Dan naik kereta pun jalan. Jadi apa hukumnya? Berdasarkan hadis Ibnu Hibban, dalam hadisnya daripada Abu Bakar dan Ar-Ruzbari daripada Ibnu Dassah, dia berkata, Ibnu Mahzum berkata kepada kami, Imam Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Aisyah berkata kepada aku, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang yang ingin mengerjakan haji atau bermusafir mengucapkan jalan kepadanya, baginda sallallahu alaihi wasallam azan dan iqamah. Hadis ini adalah mutawatir maknawi dari segi maknanya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Qarafi dan Imam Al-Baihaqi. Kalau ada orang, ada sini kata apa? Kalau ada orang jumpa Nabi SAW bagi tahu dia nak bermusafir atau nak mengerjakan haji, apa perbuatan Nabi? Baginda azan. Nabi azan. Azana wa aqama. Siapa azan? Nabi azan. Nabi qamat. Masya Allah. Bukan Nabi suruh orang lain azan, tak ada. Nabi sendiri azan. Kalau ikut hadis ni lah, baginda SAW azan dan iqamah. Masya Allah. Jadi inilah dalilnya. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin, di belakang orang yang besar maknanya, dan sunat azan dan iqamah juga di belakang orang yang akan musafir, berdasarkan hadis sahih tentangnya. Abu Ya'la dalam musnadnya, juga Abu Syaibah berkata, sewajarnya tempat azan yang dimaksudkan untuk musafir yang bertujuan maksiat. Apa? Bilal tidak pernah azan kepada sesiapa pun selepas Nabi SAW, kecuali sekali untuk Umar ketika Umar masuk ke Syam, lalu orang ramai menangis. Mana tuan-tuan ya, musafir kalau nak pergi musafir, dia kata azan, tak ada masalah. Itu perbuatan Nabi SAW. Sunat, ni fatwa yang difatwakan di fatwa Mufti Kelantan, Datuk Syukri Muhammad. Dia kata apa dia? Sunat pada ketika hendak musafir dengan syarat musafir itu bukan maksiat, seperti hendak menunaikan haji ataupun ketika diturunkan mayat di dalam kubur. Sunat juga atas satu kaul pendapat ulama, ataupun ketika turun mayat daripada rumah. Ni dia kata mayat nak turun daripada rumah ataupun mayat nak masuk ke dalam liang lahat, disunatkan azan mengikut fatwa Negeri Kelantan tahun 1993. Masalah bukan menyanyi lagu negaraku ke apa, tuan-tuan. Betul? Ke lagu Dondang Sayang. Azan, tuan-tuan, Masya Allah. Tak ada masalah. Jadi sunat kalau orang nak musafir, kita nak musafir tu baik, nak balik kampung, azan. Tapi janganlah kuat sangat, tuan-tuan, sampai orang datang penuh. Kan? Azan lebih kurang dah lah. Kan? Ini kuat pakai mic pula, tuan-tuan, sekampung datang penuh, tuan-tuan, perumun. Ni apa hal azan awal sangat ni? Pukul 9 pagi azan dah. Sebenarnya nak balik kampung, tuan-tuan. Azan. Baik. Sikit lagi, tuan-tuan, kita habiskanlah ni. Sembahyang sunat ihram. Boleh sembahyang sunat ihram? Apakah disyariatkan solat sunat ihram? Hadhihi salah majmu'un ala istihbabiha.
kata Imam An-Nawawi sunat. Orang nak pakai ihram itu mandi sunat ihram. Mandi sebab nak memakai ihram, mandi sunat. Lepas tu pakai ihram. Lepas pakai ihram sembahyang sunat ihram. Ya, dia belum niat lagi. Tuan-tuan jangan salah faham, bukan suruh niat ihram. Dia nak pakai ihram tu, dia sembahyang sunat, dia mandi sunat. Dekat rumah lagi, sebab dia terus naik kapal terbang akan turun di Jeddah masuk Mekah, kan? Dia niat ihram nanti kat sana dalam kapal terbang, tapi dia nak pakai ihram tu dia sembahyang sunat. Boleh tak? Sunat. Sunat orang yang berihram solat 2 rakaat, namanya solat sunat ihram. Baik, itulah. Begitu juga fatwa-fatwa yang lain. Nabi apa dia? Sunat di Zulhulaifah 2 rakaat. Kemudian apabila untanya telah berdiri di sisi masjid, bagi itu pun mula bertahlil la ilaha illallah. Itu Nabi sembahyang sunat di Zulhulaifah. Nabi ketika keluar ke Mekah, baginda memakai minyak dengan minyak yang tidak ada bau. Kemudian apabila sampai ke Zulhulaifah lalu solat, kemudian baginda menaiki kenderaan. Apabila untanya berdiri, baginda berihram, mulakan pantang ladang ihram. Kata Sayyidina Umar begini, kata Ibnu Umar, beginilah aku melihat Nabi melakukannya. Nabi solat sunat, baru Nabi kenderaannya bergerak daripada Zulhulaifah ataupun apa dia? Bukan tempat miqat. Zulhulaifah ni tak pasti. Ya, kalau daripada Madinah itu biasa di Abyar Ali ataupun Bir Ali. Zulhulaifah. Tuan-tuan, itu perbuatan Nabi SAW. Nabi berhenti di Zulhulaifah, solat di sana, dan itulah perbuatan Ibnu Umar. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Beberapa masalah fiqh kita bincang. InsyaAllah nanti kita masuk kepada bab yang seterusnya, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghdina bil ilmi wa dayna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.